Soalan. Okey, kita masuk kelas admit pula. Admit. Revision cuti sekolah dia bukan revision pun, ada yang ke depan pun, tapi kebanyakan saya ambil topik-topik yang kita sepatutnya dah boleh belajar lah, dah belajar. Nombor 1, kita tengok soalan dia. Satu fungsi ditakrifkan oleh fx sama dengan 2x tolak 3. Domain x negatif 1 negatif dengan 6. Kan? Ini kaedah yang saya buat tujuan macam mana kita nak ambil maklumat, lepas tu nak tulis. Start tulis. Dalam exam benda-benda ni kita kena start tulis mula. Jangan highlight-highlight. Kamu jangan highlight. Sebab benda tu highlight dekat kertas soalan. Kita kena hantar kertas jawapan. So, jawapan kamu kena buat jelas. Dan kamu kena tulis dengan jelas. Sekarang ni kena beli pen mahal sikit tak apa. Sebab nanti jawapan kamu akan di-scan dan dihantar kepada pemeriksa. Kan? Okay, soalan A kat sini dia minta lakarkan graf fungsi. Lakarkan graf tu untuk apa? Domain dia bagi ikut domain ni. Okey, dia suruh lakarkan. Ini kita panggil graf modulus. Dua cara lakaran dia, dua cara. Satu cara kita gunakan pantulan. Pakai pantulan. Sebab modulus dia lebih senang pakai pantulan. Macam mana cara pantulan? Ni, cuba saya buat. Okey, lebih kurang. Saya akan ambil, nak pantulan kita kena ambil pintasan dulu. Yang ini kita dapatkan pintasan X dan pintasan Y dia. Pintasan X dan pintasan Y dia. Kemudian kita tengok ujung dia. Tak apa. Pintasan dulu. Kalau pintasan X, maksudnya Y kosong. Pintasan X, Y kosong. Modulus saya tengok dulu. Ambil dalam ni je. Okey. Jadi saya ambil kat situ. Kosong sama dengan 2x tolak 3. Kita akan dapat X sama dengan 3/2. Maksudnya 1.5. Jadi saya kata ada pintasan X. Lebih kurang sini 1.5 gitu. Okey. Kemudian pintasan Y. Pintasan Y senang. Pintasan Y kita terus dapat kat sini. Kalau kau tengok. Dia adalah negatif 3. Pintasan Y dia adalah negatif 3. Saya tanda kat sini. Negatif 3. Itu. Okey. Kemudian kita dah dapat pintasan dua-dua tu. Kita akan cari nilai ujung. Nilai ujung. Nilai ujung maksudnya negatif 1 dengan 6. Ini kita panggil nilai ujung. Negatif 1 dengan 6. Okey, tengok. Jadi saya akan buat kat situ terus. Tengok contoh. Kalau negatif 1 kat situ, saya akan masukkan F negatif 1 sama dengan, okey, boleh kira terus. Boleh kira terus untuk modulus. Pintasan je tak payah. Yang tu boleh kira terus. Boleh masuk terus. 2 negatif 1 tolak 3. Kita akan dapat modulus negatif 5 kat situ. Dapat 5. Koordinat kita negatif 1, 5. Ujung seorang lagi 6 pula. F6. F6 modulus 2 kali 6 tolak 3. Kemudian sini kita akan dapat kat situ 12 tolak 3, 9. Jadi 6, 9. Jadi saya akan tanda. Sebelum tanda kita akan buat garis dulu. Supaya garis kita dapat garis lurus. Okay. Bila kita buat garis kat sini. Masa kamu buat garis ni. Kan, kamu tarik kat situ. Terus. Dia akan berlaku pantulan. Sebab apa? Modulus. Pantulan dia kat mana? Ni. Nampak? Dia akan pantul kat mana? Negatif 3 dia akan pantul naik atas. Dia akan pantul. Dia akan pantul kat sini. Dia akan pantul. Graf dia akan pantul ke sini. Itu graf kita panggil dia. Melibatkan pantulan. Okey, ni boleh padam. Tak pakai dah. Okey. Siapa kat sini? Dia pantul jadi 3. Lepas tu kita dah boleh habiskan lah. Buat habiskan apa? Kita buat. Negatif 1, 5. Tanda je negatif 1. Naik. Kena kat mana pun, bawa 5. Dah, padam ujung. Sama kat ujung ni. 6, 9. Agak-agak je. Ni 1.5, 6. Ujung sikit lah 6. Ambil je. Bawa je. Bawa. Kena atas, pergi sini. Sini kira 9. Dah. Itu sebab tu soalan dia kata lakaran. Itulah bentuk dia. Jadi kena dapatkan dulu pintasan. Lepas tu pantulkan pada paksi X. Dan tak kisahlah kalau atas ke bawah ke, pantul je kat paksi X. Yang penting syarat dia mesti dipantulkan pada paksi X. Kemudian dapat nilai ujung kiri, nilai ujung kanan, selesai. Okey. Ini contoh kita nak buat lakaran graf.
Markah dia 3 kan, okey. Untuk B pula. B Cik Padaman boleh follow Kalau kamu sangkut kamu cakap terus saya takut nanti terpadam habis. Okey. B, cari nilai-nilai X dengan keadaan Fx sama dengan 3. Ada dah tengok graf Fx sama dengan 3 kat sini. Kita boleh buat pakai benda ni. Nampak? Sebab 3 tak ada situ. Tapi kalau kita tengok, kita boleh teka situ kan. Tengok. Apa kita buat? Fx sama dengan 3, kita just masukkan saja. Fx kita siapa? 2x tolak 3 modulus sama dengan 3. Okey. Yang ini kemahiran kamu, dia nak tahu macam mana kamu buat ni. Modulus ni. Pindahkan modulus. Bila kita pindah modulus ke sebelah, dia akan jadi 2x tolak 3 sama dengan 3 dan 2x tolak 3 sama dengan negatif 3. Modulus dia pergi sebelah, dia akan jadi efek dia kat sebelah akan jadi plus minus. Jadi kita akan dapat kat sini 2x sama dengan 6, x sama dengan 3 dan 2x sama dengan 0. Dan x sama dengan 0. Okey? Ini kena tengok betul-betul. Jadi sebab tu kamu tengok kat sini cerita dia, dia ada 2 jawapan kalau ikut graf Tapi graf kita lakaran tadi tak tepat sangat. Sebab tu dia kena buat jalan kerja berdasarkan. Sebab tu soalan dia kata cari nilai-nilai. Tapi kalau dia kata from graph, kena tunjuk kat graf. Tu cerita lain. Dia dapat 2 jawapan kita, x3 dan x sama dengan 0. Okey. C pula. Cari julat nilai x dengan keadaan fx lebih kecil daripada 4. Sekarang dia bagi C, fx lebih kecil atau sama dengan 4. Dia nak julat. Okey, jadi saya akan buat sama juga modulus kita tadi. Modulus 2x tolak 3 lebih kecil daripada 4. Okey, kat sini kamu boleh tengok pada graf pun boleh tengok sebenarnya. Lebih kecil daripada 4 kat mana? 4, contoh kita dapatkan 4 dulu. 4 kat mana? Dapatkan 4. Jadi 4 saya akan ambil kat situ 2x tolak 3. Kita buat macam biasa je. Dapatkan 4. Point 4 kat mana? Kita akan dapat 2x sama dengan 7. X 3.5. X 3.5 dia 4 tengah-tengah ni. Okey, sini 4. Okey, dia nak apa? Julat x fx lebih kecil daripada 4. Saya akan lorek kawasan dia. Lebih kecil daripada 4 maksudnya daripada sini kawasan ni yang terlibat ni sebelah sini sampai sini semua kawasan ni. Sini sampai sini terlibat. Jadi kita kena dapatkanlah cerita dia. Okey, julat dia kat mana? Jadi kena dapat seorang lagi kat sini. Siapa kat sini? Kita kena jadikan dia macam tadi juga. Seorang lagi. 2x tolak 3 sama dengan negatif 4. Jadi saya akan dapat kat situ 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1/2. Tanda sini. Tapi sebab dia nak julat, kita tulis jawapan dalam bentuk julat. Iaitu x berada di antara negatif 1/2 dan juga 4. 4 pula. Sini 4 ke? Salah, bukan 4. Sorry. Sini yang 4. Sini 3.5. Sorry, salah. Salah tulis pula. Okey, dapat jawapan dia. Boleh faham? Ni 7 markah. 7 markah. Okey, cuma kemahiran penyelesaian modulus yang penting. Dan tengok rujuk pada graf sama. Okey. Jom kita tengok soalan nombor 2 pula. Terus masa kita tak ada ni. Soalan nombor 2 melibatkan persamaan, iaitu dibagi selesaikan 7x campur 5y tolak 3z
sama dengan 16. Kemudian 3X tolak 5Y tambah 2Z sama dengan negatif 8. Seorang lagi adalah 5X campur 3Y tolak 7. Z sama dengan 0. Okey. Untuk supaya kamu tak confuse ke pening-pening, cara saya akan gunakan satu cara. Kita pakai cara penghapusan. Bila cara penghapusan, kita akan tengok siapa yang paling senang nak dihapuskan dulu, kan, untuk memudahkan kita. Jadi yang seorang lagi akan follow. Contoh, saya nampak kat sini yang senang kamu tengok adalah 5 dengan 5 nampak. Y dah settle lah. Jadi saya akan ambil nombor 1 dan nombor 2 saya akan hapuskan untuk menghasilkan nombor 3. Macam mana nak hapuskan dia? 1 tambah, 1 tolak. Jadi kita kena tambah. Okey, jadi saya akan keluarkan dia. 7X tambah 5Y tolak 3Z sama dengan 16. Kemudian 3X tolak 5Y campur 2Z sama dengan negatif 8. Apa kita buat? Tambah. Sebab tambah tolak, kena tambah. Bila kita tambah kat sini, dia mati. Yang tinggal 10X dan juga negatif Z. Sama dengan 8. Ini persamaan kita yang nombor 4. Ini nombor 3. Ini akan dapat nombor 4. Okey. Kemudian sebab yang ini saya hapuskan Y, kita kena buat seorang lagi hapuskan Y juga. Seorang lagi kena hapuskan Y juga. Tapi kena ambil combination lain. Paling senang kita ambil yang sebelah dia je. Contoh saya ambil yang 4 ni. Boleh nak ambil 1 dengan 3 pun boleh. Tak ada masalah. Kita ambil ni lah. Ambil 2 ni. Kemudian cuma beza dia. Kalau kamu tengok. Dua-dua ni dia tak sama. Y dia tak sama. Bila tak sama maksudnya. Kena cross. Yang atas ni saya akan darab dengan yang bawah. 3. Yang bawah akan darab yang atas. 5. Macam tu. Jadi apa hasil dia? Kita akan dapat 9X tolak 15Y. Campur dengan 6Z sama dengan negatif 24. Darab 3 semua. Bawah darab 5 semua. 25X campur 15Y. Tolak dengan 35Z sama dengan 0. Tengok, perhatikan dekat Y kita. Nampak? Negatif positif maksud kena apa? Tambah. Kita kena tambah. Jadi kita settlekan. Dia mati. 9 tambah 25 akan jadi 34X. 6Z tolak 35 akan dapat negatif. Ini berapa ni? 29. 29Z. Tiba-tiba tolak jadi bengong kejap. Negatif 24. Okey? Kamu percaya kalau saya salah kamu beritahu saya congak-congak je. Ini akan dapat persamaan nombor 5. Nombor 5 dengan nombor 4 akan dihapuskan. Salah satu. Sebab yang tinggal dua-dua adalah exact. Cuma problem dia kat sini, seorang 10. Seorang negatif 1, seorang negatif 29. Jadi apa yang senang? Yang senang sekali kalau kamu tengok Z. Saya akan terus jadikan dia darab ni dengan 29. Jadi kita akan dapat kat sini bila saya darab dengan 29 akan jadi 290X tolak 29Z sama dengan 29 darab 8. Berapa Ustaz Puan? Kalkulator saya tak dah rosak. $232. 232. Ambil Mamat ni, tulis kat bawah. 34X tolak 29Z sama dengan negatif 24. Hapuskan. Tolak-tolak, kita kena tolak. Kalau sama, kena tolak. Dia mati. Tujuannya nak matikan dia. Yang tinggal apa? 290 tolak dengan 34 tinggal 246. 56 Ego. 5. Diskaun tak boleh. Diskaun. 56.
Okey. Sama dengan yang ini Sama juga. 256. 256 juga. Dia tambah kan? 256. Jadi jawapan kita akan dapat X sama dengan 1. Okey. Dapat X, kita akan bawa kepada orang sebelah dia dulu. Ni ruangan dia ada. Bawa ke orang sebelah. Bila bawa sebelah, kita akan dapat apa? Z pula. Jadi X ni bawa sini. 34 kali 1 tolak 29Z sama dengan negatif 24. Sini kita akan dapat negatif 29Z sama dengan negatif 24 tolak 34. Kita akan dapat 58. 58. Negatif 58 dan kita akan dapat Z sama dengan 2. Dapat Z, dapat X, pilih Y. Mana Y? Mana-mana Y yang kita ada kat atas, pilih mana-mana Y yang ada kat atas. Yang saya akan yang suci. Ni atas ni suci lagi. Nampak? Jadi saya akan pakai yang tu. Saya akan pakai 7X campur dengan 5Y tolak dengan 3Z sama dengan 16. Jadi kita akan dapat 7 tolak 6. 1. Bawa sebelah. 5Y sama dengan 15. Y dapat 3. Nampak tak? Boleh Sikit je. Itu cara kaedah dia. Kita pakai kaedah penghapusan. Hapuskan, gunakan 2 atas, hapus 1. Kalau hapus Y, bawah pun kena hapus Y. Kalau atas hapus X, bawah hapus X. Dia kena hapus benda yang sama. Bila hapus benda yang sama, kamu akan dapat 2 persamaan yang ada 2 unknown yang sama. Jadi kita boleh buat persamaan linear serentak. Ada pelajar sampai sini dia pakai kalkulator. Lagi tak sono. Dapat terus X dengan Y. Dapat terus ni. 10 Z dengan X dapat terus dua-dua. Sebab apa? 2 unknown. Baik kau pakai 3 unknown je. Sebab tu soalan ni yang penting apa? Jalan kerja kena tunjuk. Okey, teknik pergantian boleh juga. Pergantian. Cuma pergantian ni kita kena pilih satu ganti pada 2 yang lain. Contoh, keluarkan X kat sini, ganti pada 2 yang lain. Panjang, saya tak suka. Kalau banyak-banyak macam ni, nak pakai pergantian, wah, jam. Okey, kita terus pergi dekat soalan nombor 3. Boleh? 3 terus. Boleh follow ke? Boleh follow? Boleh. Tak ramai pun hari ni. Kelas kamu ni walaupun kelas dah macam private tutorial lah. Ada 5 orang je. Okey. Nombor 3. Topik apa ni? Topik. Nampak tak topik apa? Janjang. Janjang. Yes. Pada 1 Januari. 1 bulan 1 2020. Belum COVID. Okey. Aiman telah melabur 1,200 dalam bank yang memberikan dividen sebanyak dividen dia 10% setahun. Okey. Jika dia tidak membuat pengeluaran setelah genap setahun, Aiman memutuskan untuk tidak membuat sebarang pengeluaran dari bank itu sehinggalah simpanannya melebihi 4,500. Okey, hitung jumlah wang yang terdapat dalam akaun bank Aiman pada 1 Januari 2030. 1 Januari 2030 maksudnya apa? 10 tahun 10 lah. 10 tahun lah. Aku kena kira lah, bahaya juga ni. 10 tahun. Maksudnya kita ambil kat situ T1 sama dengan 1200. Okey, untuk janjang yang terbaik kita cuba bina janjang dia. Apa janjang dia kita bina? Apa T2 dia? Selepas tahun apa jadi? 1200. Kalau dividen dia 10%, maksudnya dia bertambah sebanyak 10%. Jadi kita kena darab dengan 100 campur 10%. Itu kita punya R dia kena ambil macam tu. Nampak? Duit dia akan jadi berapa? Duit dia akan bertambah. Banyak bertambah dia kita tengok. Tekan kalkulator kamu akan dapat jawapan kat situ. Yang ini
110% ni 1.1 lah. 1.1. 1200 darab dengan 1.1. 1320. Kita akan dapat situ 1320. Sama. Nak bina janjang, sekali lagi kita buat. Dia kena ada 3 kalau boleh. Walaupun yang ni benda ni sebenarnya tak buat pun tak apa. Tapi saya tunjuk kamu, kalau dapat janjang yang terbaik, kita buat je, bina janjang ni senang. Yang ini 1320 ni, kita darab lagi dengan 1.1. Kan, darab lagi dengan 1.1. Kita akan dapat 1452. Okey, sekarang dah ada janjang dan seterusnya. Maksudnya janjang kita apa? 1200, 1320, 1451, 52, ... Yang mana janjang kita adalah janjang geometri dengan A sama dengan 1200 dan R 1.1. Yang ni kesimpulan yang kita nak buat. Bila kita dapat benda ni, soalan tanya apa pun, kita tak ada masalah dah. Sebab kita dah selesaikan. Walaupun soalan A dia senang je. Hitung jumlah wang terdapat dalam akaun Bank Aiman 1 Januari 2030. Maksudnya apa? T10. Apa formula T10? T10 janjang geometri AR 9. Ambil kalkulator je lah. 1200 R kita 1.109. Dapat jawapan. Dia terus macam tu je. Mula-mula je starting point dia. Kena bina. Dia 1200 1.1 kuasa 9. Dia nak apa? Hitung jumlah wang. Jumlah wang maksudnya dengan shilling-shilling kita ambil sekali lah. 2829.54. 2829.54. Okey. Biasanya masalah bagi pelajar kadang-kadang ada bila nampak jumlah wang. Dia pergi buat apa? S. Kacau. Kalau buat S habis kacau. Kan? Macam tu saya pun nak simpan dalam bank banyak duit. Berjuta-juta jadi. Okey. Untuk B pula dia minta apa? Bilakah Aiman akan mengeluarkan wangnya? Dan berapakah jumlah sebenar yang diperoleh? Dia kata apa? Melebihi 4500. Okey. Simpanannya jadi melebihi 4500. Maksudnya kita pakai apa? T. Jangan pakai S ni. Ni kerja jaga. TN kita melebihi 4500. Okey. Jadi kita akan jadi kat sini TN ARN tolak 1 lebih besar daripada 4500. A kita 1200, R 1.1, N tolak 1 lebih besar 4500. Yang ni kita baru belajar. Kena pakai log. 1200 ni potong, bawa sebelah. Okey, saya padam A kejap. Ni dah nak buat B ni. Okey. Yang tinggal apa? 1.1 N tolak 1 lebih besar daripada berapa ni? Siapa? 15/4 ataupun 3.75. 3.75. Kita pakai point. 3.75. Okey, terus guna log. N tolak 1 lebih besar daripada log kanan bahagi dengan log kiri. Cuba tekan. Berapa dapat? Bagi point point tak payah banyak. 2 tempat perpuluhan sudah. $13.87. Dah tambah 1 belum kan? Belum. 13.87. Jadi N kita mesti lebih besar daripada 14.87. Siapakah N? Jadi N kita adalah sama dengan 15. Nampak? Jadi soalan dia kata apa? Bilakah Aiman akan mengeluarkan wangnya? Bila dia akan keluarkan wangnya? Okey. 15 tahun. 15 tahun maksudnya apa? 2035. 1 Januari 2035. 1
2035. Satu, dia tanya bila kan? 1 Januari 2035. Dia boleh keluar lah. Kan? Boleh tak kita tulis jawapan dia keluarkan 2 Januari? Tak. Boleh? Boleh. Tapi dia boleh bila hari. Sebab jawapan dia memang 2 Januari. Oh yelah. Tapi minimum lah. Sebab dia kira dekat 1 kan cikgu? Bukan. 1 Januari cuti. Satu Januari cuti tahun baru. Cuti awal tahun. Ya. Okey. Lepas tu soalan saya tengok jawapan dia semalam. Saya pening fikir. Asal 2. Asal 2. Betul tak? Kan? Dia dah dapat dividen dah. Lepas tu dia berfikirlah kurang hajamnya. Dia kata dia mengeluarkan di bank. Mengeluarkan di bank maksudnya 1 Januari cuti. Okey, tak apalah. Tapi kalau soalan ni kamu tulis 1 Januari dia kira tu. Cikgu tak habis cikgu. Jangan lupa kira nilai dia. Sebab dia nak jumlah. Berapa banyak duit kan? Okey, jadi maksudnya T15. T15 maksudnya AR14. AR14 1200 1.1 kuasa 14. Berapa Safwan? Mesti kau dah kira ni. Berapa ribu? 4,556.998. 4,556. 56.998. 98 maksud 99 lah kan. Kalau pergi bank ni, bank akan genapkan je bagi 4557. Kan? Okey. Boleh faham lah cerita dia? Cuma janjang sebenarnya saya, apa-apa janjang untuk kertas 2, langkah pertama, kalau kamu sangkut, kamu tak faham ke, sebab tu saya selalu buat. Yang pertama, create progression. Cakap putih pula. Maksudnya kita bina janjang. Buat janjang dia cerita apa. Kalau isi padu, buat janjang isi padu. Kalau luas, buat janjang luas. Kalau duit, buat janjang duit. Baru kita nampak cerita dia. Kan? Kalau tidak nanti salah faham, habis. Kan? Bila dah dapat benda ni, kalau JG, pastikan kamu boleh dapat A ataupun R-nya. Kalau tak boleh, mungkin dia suruh kira. Kan? Kalau JA, pastikan kamu akan nampak A dengan B-nya. Sebab dalam janjang ni, kalau ada 2 ekor tu, semua soalan boleh jawab lepas tu. Dia tak kisah dah. Okey? Pergi dekat soalan nombor 4 terus kan. Semoga sempatlah kita habis. Saya habis ni sempat ni. Nombor 4 pun kita dah ada nombor 4 jadi sempat kot. Janjang lama tak buat revision janjang. Saya pun lama tak buat janjang. Okey. Kita tengok soalan nombor 4. Topik sukatan membulat. Form 5 bab 1. Okey, nombor 4 Ada satu gambar raja. Tak. Tak. Dia punya gambar pun O, A, C, D, B. Agak tak cantik Agak tak cantik. Tak apalah E. Okey. Maklumat yang penting. Rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan jejari 9. Kat mana nak letak jejari? Kan? Jejari kamu boleh buat gambar ikan. Letak gambar ikan. Tahu gambar ikan? Tak tahu? Gambar ikan. Ceng, 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 ceng. Semua tu jejari. Semua tu adalah jejari. Dah macam ikan apa saya tak tahu lah apa jadi ni. Kan? Maksudnya semua tu adalah apa? 9. Kan? 9. Aku buatlah saja, tak ada masalah. Okey? Kemudian dia beritahu kat situ, seterusnya dia kata AOC adalah satu lengkok bulatan berpusat di E. AOC, center dia dekat E. Okey. Senanglah cerita dia. Jari dia sama lah. Nampak? Bila dia kata AOC berpusat dekat E, kita boleh ceng lagi sekali. Ceng. Ceng. Pun 9. Dah cacah merbah dah gambar rajah saya. Kau faham tak cerita dia kan? Okey. Kemudian dia kata apa? Parallel BD. BD parallel to AC. Okey, tak ada masalah. Kecil je hal. BD
sama dengan 9. BD pun 9. Kau pun nak 9 juga. Tak apa, tak ada masalah. Sebab bila dia bagi tahu 9, 9, 9, maksudnya kita akan dapati satu benda yang penting, iaitu apa? Segitiga sama sisi. Ada berapa banyak segitiga sama sisi kat sini? Banyak kan? Jadi semua segitiga sama sisi sebenarnya akan memberikan sudut kita iaitu 60 darjah. Kita tengok kat mana cerita dia nanti. Okey. Apa lagi dia bagi? Sudut AOC 2/3 pi. AOC dia bagi lagi. Aduh, patutnya tak payah bagi lah ni. Tak best lah. Tak feel rasa dia. AOC 2/3 pi. 2/3 adalah 100 kan? 20. 2/3 adalah 120. Kan? Jadi maksudnya kita tahu dah cerita. Tadi kita dah tahu dah ini 60. 60. 60, 60, 60 dengan 60 mesti dah dapat 120. Nampak? Maklumat tu je. Soalan A. Gambar. Kamu tengok gambar kamu. Gambar saya dah jadi apa. Saya tak tahu. Nanti saya akan keluarkan lah. Hitung luas dalam cm2 tembereng BED. Tembereng BED. Saya keluarkan tembereng BED. Cing, 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 cing. BED. O. Okey, daripada ini kita kena tahu apa? Berapa dia punya jejari? 9. Berapa dia punya sudut? 60. 60 darjah sudut dia ni. Nampak? 60 darjah. Dia nak apa? Luas tembereng ni. Ini kita panggil dia area of segment. AOS. Area of segment. Apa formula area of segment? Area of segment sama dengan formula kita 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Yang mana theta first ni mesti dalam rad, theta 2 ni terpulang. Kalau kamu nak dalam degree boleh, dalam rad pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau dalam degree, mod degree. Dalam rad, mod rad. Kan? Jadi pilih mana-mana nak. Kalau saya guna rad je, senang dua-dua. Okey? Dua-dua boleh. Itu kita panggil formula untuk area of segment. Settle soalan ni, masukkan saja. 1/2 tekan kalkulator senang 0.5. R dia 9 square. Theta kita 60 degree. 60 degree mean pi over 3. Pi over 3 adalah 60 degree. So pi over 3 minus sin pi over 3. Kalau ini kena pakai mod rad. Okey, cuba tekan siapa-puan. .5 times 81 time dengan pi over 3 minus sin bracket. Saya dapat 7.33. 7. Jawapan. Ya. 7.337 betul-betul. Jadi kita ambil 7.34. 7.337 kan? 7.34. Tekan kalkulator je dapat. Cuma kalau kamu tak nak tukar mod kalkulator kamu kepada rad, kamu boleh letak sini 60 darjah. Sama jawapan dia. Kalau 60 darjah, mod kita pakai degree. Itu je beza dia. Mod tu digunakan, dia ikut trigonometri je. Yang lain dia tak peduli. Trigo je penting. Okey? Itu soalan yang pertama. Dapat 7.34. Soalan B. Apa soalan B? Show that the perimeter of the shaded region. Perimeter of shaded region. Wow. Oh, dia bukan kaleng-kaleng ni. 4 markah ni. Dia bagi jawapan kat situ. Jadi perimeter of shaded region siapa? Jom kita tengok. Saya padam A. Siapa yang terlibat? Okey. Yang pertama BD AC. Okey. Perimeter is equal to A B campur B D campur D C campur CA. Itu perimeter dia. Yang kita dah ada
hanyalah melibatkan siapa? BD saja. BD kita ada. BD kita ada berapa? 9. Yang lain belum. Okey. Macam mana dapat? Yang pertama, saya akan dapatkan dulu siapa tu? AC. Yang straight tu. Straight ni AC. Ni AC kan. Jadi AC saya boleh gunakan segitiga bersudut tegak ni boleh? Segitiga bersudut tegak saya keluarkan. Ni padam ni A kejap. Okey, saya keluarkan A ni. Ni keluarkan. Tengah ni Okey, yang ini 9. Okey. Yang ini 9 bahagi 2. 9 bahagi 2. 9 bahagi 2 maksudnya tak payah pakai lah. 9 bahagi 2. Kita ada sudut. Sudut kita adalah 60 darjah. 60 darjah. Jadi kita cari depan. Kita akan cari X kita ni. Jadi kita boleh gunakan apa? Sin. Kita akan pakai sin. Jadi sin 60 sama dengan X per 9. Apa sin 60? Sin 60 berapa? Set 3 per 2, betul? Betul. Set 3 per 2. Sin 60 set 3 per 2. Sama dengan X per 9. Dia jadi macam tu. Jadi ini pergi sebelah. Dia akan jadi X sama dengan 9 set 3 per 2. Untuk siapa tu? Panjang ni. Ni. Okey. Jadi panjang AC. Apa cerita panjang AC? Panjang AC darab 2. Panjang AC sama dengan 9 set 3. AC. Ni. 9 set 3. Okey. Tinggal 2 orang lagi. AB dengan DC ni sama panjang. Nampak? Tapi macam mana dapat? Kita kena pakai panjang lengkuk. Panjang lengkuk. Panjang lengkuk yang mana? Saya akan keluarkan. Untuk cari tu, saya akan ambil kat situ panjang lengkuk semua tu. Apa tu? AC. Panjang lengkuk dia, kita kena tolak dengan panjang lengkuk yang kecil. BD. Dapat terus dua-dua. Yang ini tolak yang ini dapat terus. Ni dengan dapat dua-dua terus. Okey, berapa sudut dia? Untuk yang ini sudut dia tadi adalah 2/3 pi. Radius dia 9. Yang ini pula yang tengah tu adalah 60 darjah. Pi over 3 rad. Sini 9. Jadi formula kita adalah S equal to R theta. Sini saya akan pakai. Jadi kita akan pakai kat sini S yang ini akan dapat AC sama dengan 9 darab dengan 2/3 pi. Kat situ. Lepas tu BD sama dengan 9 darab dengan pi per 3. Kita tolak. Jadi panjang ni AB campur DC. AB campur dengan DC adalah sama dengan yang ini 9, 2, berapa ni? 3, 6 pi kan? 6 pi tolak dengan 3 pi. Dapat jawapan 3 pi. Jadi kita boleh campur dengan 3 pi saja. Tak campur dah. Sebab kita dah ambil dua-dua dah. Okay. Dia show that. Dah siap. Betul? Siap lah. Dapatlah jawapan dia. Jalan kerja ni banyak markah ni kat sini. Semua tengok. Ni pakai gunakan Pythagoras theorem. Boleh? Kalau nak pakai Pythagoras theorem boleh. Kalau nak pakai trigonometry boleh, tak ada masalah. Boleh pakai. Yang ini kalau kita pakai apa? Yang ini formula apa? Panjang lengkuk.
Boleh Okey. Satu lagi sempat Tengok soalan nombor 5 pula. Kan? Okey. Ada soalan ni? Boleh? Ini baru belajar kata 5. Ada dah ingat-ingat sikit cuma yang ini ni kamu kena hafal ni. Trigonometri asas ni, sin 60 ni kena hafal sebab kalau kamu tekan kalkulator, ada kalkulator dia bagi point. Kalau dia bagi point tak dapat macam mana dia nak tu. Itu kacau tu bila dia kata show that tu. Okey. Nombor 5, topik koordinat geometri. Saya rasalah, betul. Tengok gambar lebih kurang macam tu je. Tarik R perpendicular Q P Y X. Okey. Dalam rajah 5, garis lurus PQ dan QR berserenjang antara satu sama lain. Pada satu titik Q, titik P dan titik Q masing-masing berada pada paksi X dan paksi Y. Diberi persamaan PQ. Persamaan PQ ni dia bagi adalah, soalan dia best agak mudah lah. Yang kita boleh dapat koordinat P dengan Q dulu, itu pintasan. Pintasan Y. Maksudnya apa? Pintasan Y maksudnya X dia kosong. X kosong tutup je. Jadi kita akan dapat 9, Y sama dengan 9/3, dapat 3. Okey. Koordinat P. Yang ini Y kosong. Y kosong kita akan dapat 9/2. Pindah 9/2. Jadi 9/2 kat sini adalah 4.5. Okey, dapat koordinat dia dah. Cari persamaan garis lurus QR. Jadi persamaan garis lurus QR senang sebab apa? Y sama dengan MX tambah C. C dah ada 3. M yang kena cari. M kena pakai apa formula kita? M1, M2 berseranjang. M1, M2 sama dengan -1. Macam mana nak cari M1? M1 kita boleh gunakan. Kita dah ada pintasan, boleh pakai pintasan. M1 sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Kita akan dapat negatif 3 per dengan 4.5. Formula dia ni, formula dia. Negatif 3 bahagi 4.5, ambil kalkulator, tekan. Dua per 3. Dapat negatif 2/3. Jadi, kalau yang ini negatif 2/3, yang ini tukar simbol, terbalikkan. Negatif akan jadi positif, 2/3 akan bertukar jadi 3/2. Itu kita pakai formula untuk berserenjang. Tukar simbol, terbalikkan. Jadi dapat terus jawapan kita untuk A adalah Y sama dengan 3/2X tambah 3. Okey, siap. B. RQ dipanjangkan untuk memotong paksi X pada S. Sini. Padam. Padam dulu. Padam dulu. Nak panjangkan. Dia panjangkan, memotong paksi X di S ni, sini panjangnya. So, S. Okey. Soalan dia kat sini dia tanya. Kan? Titik S dengan keadaan SQ sama dengan 2QR. Cari koordinat titik R. Ini kita gunakan kaedah nisbah. Kaedah nisbah itu B, saya akan buat garis tu. Tarik je macam tu. S, Q, R. Tak ada masalah. Okay. S, pintasan X. Pintasan X untuk siapa? Pintasan X untuk yang Mamat ni. Pintasan X maksudnya apa? Y kosong. Bila Y kosong, kita boleh dapat dia. Negatif 3 darab 2, negatif 6 bagi 3 dapat negatif 2. Dekat sini, negatif 2. Betul betul. Negatif 2. Negatif 2 kosong. Q, kita ada 0, 3. R, kita tak tahu. Okey.
Ratio, dia bagi berapa ratio? Dia bagi SQ sama dengan 2QR. Okay, jadi ratio kalau nak senang faham, potong aja QR ni bawa sebelah. Ni per 1. Maksudnya SQ2 QR1. SQ2 QR1. Jadi kita boleh dapat ni dengan menggunakan formula ratio. Bahagi 2. Kita tengok X dulu. Dia kosong sama dengan X dia cross. X saja. Negatif 2 darab 1 campur 2X per dengan hasil tambah dapat 3. Jawapan kita akan dapat kat sini 3 habis. Negatif 2 campur 2X kosong. Kita akan dapat 2X dapat 2. X sama dengan 1. Pergi tengok Y pula. Y mula dengan 3. 3 sama dengan kosong darab 1 kosong. Y darab 2 2Y per dengan 3. 3 kali 3 9. 2Y. Jadi Y dapat 4.5. Kan? Y dapat 4.5. Ngam-ngam kat sini ni. R ni duduk atas ni. Tapi nampak pelik Oh bukan. Silap. 4.5. Salah tengok. Jadi koordinat kita untuk R adalah 1, 4.5. Okey? Itu guna ratio. Jangan pergi pakai formula jarak pula. Kacau formula jarak. Habis jenuh tak siap kau buat. Hitung luas segitiga OQR. OQR. Luas segitiga senang je. Kena ada koordinat. Koordinat kita apa? Ada O, OO, Q, 03, R, 1, 4.5. Soalan ni masalah dia apa? Kalau salah sini, salah lah. Kalau salah A, salah semua tau. A salah, semua boleh salah. Okey, jaga. Apa formula luas segitiga? Kita akan ambil formula luas sama dengan 1/2 susun 0, 0, 03, 1, 4.5, 0 balik. Dia bagi senang sebab markah dia sikit pun. Sebab banyak kosong. Kalau banyak kosong ni senang. 1/2. Turun dulu dah, turun. 0, 0, 0. Semua kosong. Semua kosong. Tolak dengan siapa? Geng naik. Ni kosong. Ni 3. Ni kosong. Jadi 3. 0 tolak 3, negatif 3. Modulus 3. 3 bahagi 2, 1.5 jawapan dia habis. Nampak? Berapa markah kita dapat? 4 soalan ni kalau boleh jawab, kamu dah mendapat 7. Bukan 4, 5. 7, 7, 7, 7, 7. 7 kali 5, 35 markah. Kan? 35 markah daripada apa? 50. Ada lagi. Kan? Cuma dalam exam kena cekapkan lagi. Cekapkan lagi kan. Jadi kita target untuk AMAT nak dapat A+ senang je. Kamu kena dapat sekurang-kurangnya 80% ke atas dijawab. Dijawab dengan confident. Confident. Nampak? Confident jawab. Confident. Ada careless? Ada careless sikit. Kan? Lagi 20% kena jawab juga. Tapi mungkin ada terlupa sikit ke, ingat sikit ke. Macam tu. A+ boleh bagi. Kan? Kena. Maksudnya kamu kena cekap 80% pada soalan. Okey? Betul kena dapat A+ lah. Kalau dah dapat A- ke A tu senang. Dia jauh lagi. A+, A- tu jauh lagi dia. Okey? Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Petang nanti. Okey, petang ni kita pakai buku teks saja. Saya lupa nak bagi tahu Kita pakai buku teks je. Sebab kita sambung topik apa ni? Gabungan. Tak tengok buku teks lagi pun. Tengok topik gabungan. Malam ni kita petang ni akan sambung gabungan dengan menggunakan buku teks. Jadi sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam, Cikgu. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Baik.